Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Surau Al-Islah, Bandar Tasik Kesuma. Terima kasih banyak di atas jemputan yang sangat bermakna ini. Saya, isteri dan anak-anak dan juga pembantu rasa amat teruja dapat hadir pada malam ini. Biasa kita jumpa Ramadannya, tazkirah tarawih. Malam ni kita dapat jumpa pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah juga kita bertemu pada malam ini adalah dengan ketentuan daripada Allah. Dalam hidup sebenarnya tak ada istilah kebetulan. Kebetulan ni tak ada. Semuanya dengan ketentuan dari Allah. Tapi itulah, kadang-kadang kalau ada orang salah faham istilah ketentuan ni, dia jadi salah pakai pula, dia salah guna perkataan ketentuan ni. Ramai kawan-kawan saya di pejabat agama dapat permohonan yang nak menikah lagi satu ni. Orang tanya dia, pasal apa abang ni dah ada isteri di rumah nak menikah lagi, pasal apa? Apa nak buat ustaz, ni semua ketentuan Allah. Jadi saya ikut sajalah ketentuan. Jangan kata lawan takdir pula. Ni masalah orang belajar tak habis ni, dia menyalah guna pula tuan-tuan. Kawan kerap dengar ceramah banyak modal. Jadi tuan-tuan bukan begitulah ya tuan-tuan. Ini semua golongan bertakwa ya. Apa takwa? Takut bini tua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ini di bawah tajuk adab-adab berjiran. Di bawah tajuk adab-adab berjiran ini banyak perkara akan saya kongsikan dengan tuan-tuan semua, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini tidaklah secara sendirian. Malah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini secara kelompok ataupun secara berjamaah. Malah manusia paling hebat dalam dunia ini hidup berjamaah. Manusia tidak akan hebat kalau dia melakukan kerja seorang diri. Dia mesti buat kerja itu bil jamaah, iaitu dengan berkumpulan. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi dikurniakan pelbagai mukjizat. Nabi ada banyak sekali mukjizat, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memilih untuk bersama dengan jamaah. Nabi kalau perang, tak payah di kalangan sahabat manusia ini pun tak apa. Boleh order malaikat 2, 3, 4 batalion datang turun serang, selesai dah, tak payah nak patah gigi berdarah semua. Tapi Nabi nak ajar kat kita bahawa baginda ini utusan Allah pun hidup bermasyarakat, hidup berjamaah, hidup ada pasukan. Itu namanya barakah. Bila hidup ada apa kita panggil bermasyarakat, ada teman, ada kawan, ada kumpulan, ada persatuan, di situ adanya barakah, keberkatan. Sebab itu kalau kita tengok apa-apa saja dalam hidup, bila dibuat secara berkumpulan, berjamaah, maka akan ada hasil yang hebat kat situ. Sebagai contoh, kalau kita tengok macam di tanah Melayu kita, Portugis dulu tak berani nak takluk Melaka pada asalnya. Pasal masa mula-mula dia datang kan, dia Lopez de Esquerra kan, dia turun Melaka, dia survey, tengok, dia report dekat Alfonso de Albuquerque tu, dia kata, tuan tak boleh lah, ini Melaka payah, dia punya tembok dia terlalu kuat. Apa dia punya tembok? Iaitu 5 hang. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu, semua itulah. Walaupun Hang Tuah itu sajalah yang biasa orang dengar. Kalau anak pun kita marah, kita kata bertuah punya budak, kita tak kata berjebat, kita kata bertuah. Maknanya dalam ramai-ramai itu tuah tu yang paling orang respect. Tapi tuah hebatnya dia bukan kerana dia, tetapi kerana sokongan daripada jebat, ada lekiu, ada tu kasturi, semua itulah. Itu yang tak berani Portugis asalnya. Dia patah balik ke belakang semula, pergi ke Langkasuka.
Dia nak takluk Langkah Suka, ini Langkawi lah. Dia hantar orang turun pergi cek Langkawi macam mana, dia punya kedudukan, boleh takluk tak takluk. Turun. Aduh, tak boleh lah tuan, sini lagi ramai hang. Hang pi mana, hang buat apa, hang persepa, hang nak kena menampak, semua ada. Jadi, tak boleh. Nampak kaya tu dia patah balik tu. Kan? Mana ustaz tahu? Majalah gila-gila. Saya tahu daripada situ lah. Dia beritahu. Riwayat sahih ni daripada buku tu lah. Kalau dalam dunia hiburan atau dunia seni, P. Ramlee sebagai contoh. P. Ramlee, kalau dia seorang, tak kelakar. Atau cerita tu tak jadi sangat. Tu terang cakap. Malah orang-orang seni pun akui. Hebatnya P. Ramlee ni kerana watak-watak sokongan. Sebagai contoh, tuan-tuan kalau tengok sampai sekarang pun, tuan-tuan kalau tengok channel semua cerita tak syok. TV2 lah biasanya cerita tu, hitam putih tu lah cerita-cerita pendekar bujang lapuk seniman Doremi ke apa semua kan. Tengok bujang lapuk apa, Alibaba semua kan. Sampai sekarang kita ketawa. Pasal apa? Pasal dia ada watak menyokong. Pasal bukan P. Ramlee sangat. Pasal ada Sudin, pasal ada Aziz. Ataupun kalau ada Uduoma, Haji Bakhil. Uduoma, siapa lagi? MZin, apa cerita labu-labi kan. Semua tu yang jadi cerita tu jadi syok. P. Ramlee pernah buat cerita yang watak-watak tu semua tak ada. Geng-geng yang hebat-hebat tu tak ada. Ada cerita dia, Sitora Harimau Jadian. Tak laku. Cerita tu cerita pertama dia. Lepas dia hijrah dari Singapura mai Kuala Lumpur, tu cerita pertama dia. Dia buat. Tak meletup. Tuan-tuan pun tak pernah dengar. Malam ni pun ada cerita tak? Google lah. Sitora Harimau Jadian, tak silap saya. Tak laku. Sesudah subuh. Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu pula ada tajuk cerita tu. Tak tahu pula ada tajuk cerita tu. Tak meletup. Tu P. Ramlee tau. Tapi sebab tak ada tu semua. Sudin tak ada, Aziz tak ada, semua tak ada. Rupanya dalam hidup, hebatnya kita bukan kerana kita, tapi kerana kita hidup dengan bermasyarakat. Saya kalau tuan-tuan tengok dalam televisyen sekalipun, boleh berceramah, bukan kerana saya sangat, tapi kerana ada producer, ada cameraman, ada orang hak duk jaga semua, lighting semua. Harap saya tak sampai satu Malaysia orang boleh nampak saya. Tak jadi tuan-tuan. Sebab itu kita ini, hebatnya kita bukan kerana kita, tapi kerana kita hidup bermasyarakat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keberkatan bagi orang yang hidupnya itu dalam bermasyarakat. Cuma bentuk masyarakat tu pula dalam tajuk kita hari ini dalam suasana berjiran. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan satu hadis yang saya ingat, ini bagus ni, boleh jadikan pedoman bersama. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, awwalu khosmaini yaumal qiyamah jarani. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, kes pertama ataupun ialah kes pertama yang akan dibicarakan di mahkamah Allah nanti adalah pergaduhan di antara dua jiran. Sebelum rasuah ke, pecah amanah ke, tipu seleweng sana sini nak datang, kes pertama yang Allah Ta'ala akan panggil bicara di mahkamah Allah nanti adalah pergaduhan di antara dua jiran. Yang tu dulu Allah Ta'ala panggil. Wah, ini satu benda menyeramkan kita tuan-tuan. Pasal apa? Pergaduhan di antara dua jiran ini, benda pertama yang Allah Ta'ala akan bangkitkan isu ini di akhirat nanti. Maknanya dia tak selesai di dunia tau, bawa sampai ke mati, sampai depan Allah Ta'ala. Soal kejiranan ni. Sebab itu kita ini doa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita ini semua hidup dalam suasana aman harmoni, hormat menghormati sesama kita. Berbeza bukan bererti bermusuh. Saya ulang, ni buat ayat Facebook sedap ni. Berbeza bukan bermakna bermusuh. Walaupun di kalangan kita ini pahaman-pahaman apa sajalah mungkin berbeza ke, tetapi bukan bererti kita bermusuh. Ada orang sampai, wah, sembahyang jenazah pun tak nak. Pasal apa? Bila tanya, dia tu parti mana? Dia dah mati ya. Kau nak tanya dia parti apa lagi? Dia bukan boleh ngundi pun. Dia parti mana? Aku kalau aku ni pangkah tak boleh. Sampaikan kawan tu ajak pergi kenduri pun, sampai-sampai kemah, tengok kemah, dia punya kemah warna tak macam warna dia punya parti. Ini aku 7 keturunan aku tak datang pun tak apa. Bini dia marah, abang bersiap punya lama takkan nak balik, makanlah juga. Okey, parti-parti pula. Suami dia pun pergi juga, tapi makan bawah pokok jauh.
Tak nak disinari warna kemah tu. Takut nanti lompat parti. Ya Allah, ini mengarut punya cerita. Allah, saya pun tak faham lah. Kalau suasana macam ni, memang tak tahu lah, memang kita sukar nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, baginda Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, yang mana doa ini mungkin kita jarang-jarang dengar lah, iaitu baginda Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta dua permintaan. Permintaan yang pertama Nabi kepada Allah dengan baik, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Permintaan Nabi yang pertama, ya Allah, janganlah engkau datangkan janganlah engkau binasakan umat aku ini nanti, ataupun datangkan musibah itu dalam tempoh yang panjang. Itu permintaan Nabi pada Allah yang pertama. Contoh macam tsunami. Tsunami itu dia punya bergegar ke, dia punya tu kan tak lama. Kesannya yang lama. Rumah roboh itu semua kan. Bergegar tak lama, mungkin 5 ke 6 7 minit. Maksud Nabi, benda tu jangan lama sangat. Mana ada bergegar sampai setahun. Kiamat jadinya. Itu maksudnya. Datang pun jangan lama sangat, sekejap saja. Permintaan Nabi yang pertama. Nanti dulu, makbul tak makbul, nanti kita cerita satu. Permintaan Nabi pada Allah Ta'ala yang kedua ialah wa an la yusallitu alaihim aduwan siwa anfusihim. Ya Allah, janganlah umat aku ini nanti sampai kena takluk, kena jajah dengan kuasa-kuasa luar. Itu permintaan Nabi. Umat aku ni jangan sampai kena takluk. Akhirnya tuan-tuan, permintaan dua ini Allah berkenan atau tidak? Agak-agak tuan-tuan lah. Tengok balik realiti hari ini, agak-agak Allah berkenan atau tidak? Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Itu jawapannya ya. Allah perkenankan kecuali. Ya. Duk kacau siapa dia? Kecuali. Allah Ta'ala kata apa? Aku boleh perkenankan kau punya permintaan wahai kekasihku. Namun dengan syarat, selama mana umat engkau tidak saling bergaduh dan bersengketa satu sama lain. Dua tadi dapat. Gaduh saja, kuasa luar datang, takluk. Tonton tengoklah berapa banyak negara yang habis kena jajah akibat asalnya bergaduh dari dalam. Beza pahaman, gaduh, berperang, sesama adik-beradik semua. Orang luar datang conquer, takluk terus. Settle. Korang gaduh, main sini. Korang banyak negara, banyak harta, main sini. Kita orang takluk. Gaduh sangat. Satu. Yang kedua, gempa bumi, bencana di sana sini tuan-tuan, di sana sini. Rupanya dia punya kata kuncinya ialah Allah pesan dah, selama mana umat engkau tidak bermusuh dan tidak bersengketa sesama sendiri, maka ini akan menjadi prasyarat keamanan. Rupanya tuan-tuan, hidup berjiran dengan aman itu menjamin keamanan dunia rupanya. Allah akan turunkan barakah pada tempat-tempat tersebut kalau kita hidup berkasih sayang, hormat menghormati sesama kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sangat takut kalau hari ini kita saling tak berapa nak syu'ah sesama sendiri. Malah benda yang paling menakutkan sekali apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi ada menyatakan bahawa salasatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ini lagi dahsyat. Nabi kata, 3 golongan dia punya semayang Allah tak terima. 3 golongan dia punya semayang tidak diangkat oleh Allah walaupun sejengkal dari kepala. Kita kan amalan kan Allah Ta'ala terima, Allah angkat ke langit. Tapi jangan kata langit siling surau. Ni sejengkal atas kepala pun tak naik. Tuhan tak terima. Salah satu la tarfa'u salatu. 3 golongan sembahyangnya tidak diterima Allah. Agak-agak siapa dia tuan-tuan? 3 golongan tak semayang dia Tuhan tak terima. Letih dengan tarawihnya, dengan sembahyang sunat tengah malam lagi semua, yang fardu lagi semua, Tuhan tak terima bang. Atau ada orang sembahyang sunat pun tak pernah. Wajib pun 6 hari sekali. Bukan sehari 5 kali, 6 hari sekali.
Aduh, dahlah sekali buat, tak terima pula dah. La ilaha illallah. 3 golongan sembahyangnya tidak diterima Allah. Siapa dia tuan-tuan? Dengar baik-baik. Yang pertama, rajulun amma qauman wahum lahu karihun, iaitu seorang imam yang dibenci oleh makmumnya sendiri. Seorang imam yang makmumnya sendiri tak berkenan dengan dia. Karihun, benci pada dia. Benci ni bukan kerana dia tu berbeza pahaman ke apa, tapi kerana apa? Kerana imam tu sendiri ada problem. Imam tu sendiri ada problem. Problem apa? Artinya masalah yang kalau ikut tak layak dia jadi imam. Paling jelas apa dia? Mungkin dari sudut bacaan dia. Tajwid tunggang langgang dah. Pasal gigi tak apa ada dah. Gigi pun dalam cawan dah kalau ada pun. Dia baca tak clear. Ada satu. Tapi masalah tak reti nak turun-turun tu. Tak nak turun tu. Dia kalau macam apa ni, daun kelapa, dia lurus sendiri. Tapi kalau daun pisang, dia kena pakai parang baru turun. Saya tak tahulah ni jenis daun apa, saya tak tahu. Jadi pakai parang baru turun takkan macam tu. Jadi tak syok. Pasal awak dah tak layak dah, tak sesuai berada di situ. Nak juga imam tu tak tahu pasal apa. Kan? Tahulah berdapatlah juga kan, tapi dah tak layak kan? Benci, makmum benci. Imam tu semayang Allah tak terima, makmum okey. Imam tu semayang dia Allah tak terima. Ada satu masjid itu. Ingat lagi, dia punya imam baca ya Allah. Masa dia mula-mula sampai pun kita rasa lain macam dah. Masa mula-mula dia sampai imam tu dengan dia parking motor depan, masuk kelang kabut, sap. Kami orang luar, kita musafir singgah mayang, apa benda sap pula ni? Apa sap mana? Kau nak sap apa? Sapkon ke apa? Sap mana? Memang dia punya muka suara macam askar Jepun pencen. Memang sap. Mata beliak. Budak-budak masuk dalam soft takut. Dia buat dah. Saya kata sudah dah hari ni. Perasaan saya ni tak boleh jenis imam jenis spesies macam tu. Saya jadi nak tergelak lagi. Betul bang, saya tahu tuan-tuan iman kuat okey lah. Saya tak boleh, saya memang nak tergelak. Tergelak dalam perut jadi keras. Dia jadi lah kali dia nak tahan tu. Kali imam tu dia baca Fatihah, surah tu boleh gagah lagi lah. Ni Fatihah ni rukun tu, rukun qauli. Rukun kan? Tak sempurna rukun, tak sah mayang. Dia baca ya Allah ghairil maghdubi alaihim walad tolih. Tuan-tuan faham tak? Yang ahli Korea saya ingat dia dah biasa. Kami orang luar ni keras perut. Tapi kita ni kan duk belajar agama ni sangka baik. Agaknya mikrofon problem kot. Dia kan ada setengah surau punya tu kan, kalau had problem masalah ada kumbang masuk ke apa kan bunyi dia. Kan kalau mic problem kan macam tu jenis banyak tangan sangat. Macam tu bunyi dia ngau. Jadi saya ingat masalah mic kot agaknya. Tapi nampak gaya baca surah pula memang macam tu dia punya baca. Jenis macam ni turun sajalah. Kalau tak abang punya sembahyang Allah tak terima. Imam yang dibenci oleh makmumnya. Yang kedua, golongan yang tak diterima sembahyang yang kedua ialah wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, iaitu seorang isteri, seorang perempuan yang menolak permintaan suaminya ataupun menolak sendiri fahamlah la ilaha illallah. Ramai budak-budak bawah umur ni kan nanti kena mengajar di rumah pula lagi. Maka menolak permintaan suami, sembahyang tidak diterima Allah. Jadi tuan-tuan, kalau daripada awal saya ceramah tadi tak faham, yang ni mesti mau faham. Siap hafal lagi hadis ni, balik jadi dalil. Dia tak mau ini malam, hadis ni keluar. Adab jiran tak tahu pun, hak ni dia tahu. Awak jangan, awak punya semayang Tuhan tak terima. Tapi bagi saya hal ini common sense lah, sendiri faham sudah lah. Dan kawan tu dah letih, dah penat, sudah lah melayan cucu pula semua kan. Jadi
Biasalah rumah ni bila dah jumpa cucu, stadium tutup lah. Begitu sajalah. Dia pun tak berminat nak melayan dah. Tapi tuan-tuan ni kan dia pegang betul hadis ni, betul-betul dia pegang. Balik kan dia singgah mana kedai kopi, dia hantam tongkat Ali 4 cawan. 4 cawan dia bubuh 4 paket bang. Kembang kepala, jalan jadi begitu. Aduh. Kawan ajak, jomlah teman naik motor balik. No, tak apa, aku dah lain dah ni, aku dah lain. Tengok tiang macam perempuan dah tengok. Bahaya tu. Kalau macam ni bahaya dah, bahaya. Dan lepas tu sampai rumah ngayang, ngau di kucing jantan. Kalau macam tu bahayalah. Akak dah boleh lah nak tempah batu nisan pun boleh dah. Pasal nampak macam ni memang umur tak panjang dah. Kalau macam tua-tua 4 cawan bang dah tak padan dengan kecil manis tu. Okey. Dan yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, iaitu orang yang dua saudara, dua orang yang saling bergaduh atau dua orang yang saling bersengketa. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 1128. Baik, hadis ini sangat memberi amaran kepada kita, hidup jangan duk bergaduh dengan orang. Kalau tak semayang Allah tak terima. Tuan-tuan bayangkanlah sejak daripada pilihan raya hari itu. Kalau sampai hari ini tak selesai lagi, sembahyang Allah tak terima. Berpejamlah mata, berkeruk dahi punya semayang, tak terima. Semayang dahsyat. Dia punya sujud bukan setakat dahi tu hitam, biru koyak lagi dahi. Tapi bergaduh dengan jiran, bertengkar dalam grup WhatsApp, mayang Allah tak terima. Sebab itu kita dalam agama, gaduh jangan lebih 3 hari. Tu jangan lebih 3 hari. Contoh, kalau tuan-tuan start gaduh malam ni, mungkinlah isu makan tak cukup ke apa, tuan-tuan gaduh kan. Contoh, jangan duk buat. Contoh, hari ni hari apa? Ahad, Isnin, Selasa. Rabu baik balik. Khamis nak sambung gaduh balik, terpulang. Itu namanya sambung permit. Tu cerita lain. Tapi macam tak siuman pula boleh sambung pula kan. Lebih 3 hari tuan-tuan memang tak cium bau syurga. Ini bahaya tu. Sebab itu kita sangat takut, terutamanya kita pula yang hidup dalam suasana kejiranan ini pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan kepada kita petunjuk bahawa dalam hidup kalau kita dapat jiran yang baik, rupa-rupanya itu merupakan nikmat dari Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan arba'un minas sa'adah, 4 perkara lambang kebahagiaan di dunia. Maknanya tuan-tuan kalau ada 4 ni, maknanya tuan-tuan hidup kira bahagia. Tuan-tuan tidur lena, syok manjang. Kira tuan-tuan ni kira orang bahagia lah atas dunia ni. Kalau tuan-tuan memiliki 4 perkara. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara itu apa dia? Yang pertama sekali ialah wal maskanul wasi', memiliki rumah yang luas. Rumah luas. Bukan maknanya renovate. Kan nanti pula dia kata, rumah mesti luas. Itu Nabi suruh. Esok dia start cari kontraktor lah. Esok dia cari lah. Akak dah start tambah rumah. Memang awak tak dengar Nabi ada cakap rumah luas itu tanda rumah hidup bahagia. Tidak. Itu terpulang kemampuan. Rumah luas ini kurang-kurang ialah rezekinya lah. Saya ingat kawasan kita Tasik, semua orang Semenyih ni, tadi saya lalu rumah besar-besar betul. Tuan-tuan nak tahu rumah besar tak besar, tuan-tuan buka pintu pijak tanah tu kira luas lah tu. Pasal ada orang dia punya rumah tanah dalam pasu. Dia tak berasa tanah sendiri, faham tak? Pasal dia punya dinding orang. Bumbung dia lantai orang. Lantai dia bumbung orang. Tuan-tuan faham tak ni? Rumah apa tu? Tak ada tanah kecuali dalam pasu tu aja. Dia tak ada tanah, rumah tak ada tanah. Sini tak ada tanah mendanya, luas tu. Lalu tengok yang renovate, yang tambah, yang poshnya, hebat-hebat rumah-rumah sini. Kira luas. Nak banding dengan orang-orang duk kampung lain lah. Macam orang duk di Pahang, ada tanah 2 ekar apa. Macam saya di Kedah, di Sik, kalau jenis ada tanah luas-luas berapa relung tanah tu kan, syok. Jenis kalau reverse laju-laju tak payah tengok cermin belakang dah. Takkan langgar apa punya. Tanah luas. Kita sini salah reverse sikit, belanggar orang. Cuba tuan-tuan pergi rumah perumahan kawasan KL. Sikit gerak langgar orang dah.
punya rapatnya kawasan. Itu maskanun wasi'. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia itu al-markabu hani, ada kenderaan yang selesa. Yang ketiga iaitu orang yang bahagia al-mar'atu salihah, ada isteri tak garang. Itu bahagia. Ada banyak kena ke sana malam ni ya. Dia patut kalau forum ada perempuan ustazah seorang okey, ada balance balik. Aduh ya Allah. Ada isteri tak garang. Itu hidup bahagia betul. Ni ada perempuan isteri ya Allah. Dia siaran tak pernah tergendala. Tak ada. Siaran dia tu ya Allah, kadang tidur pun sempat lagi dalam lena, dalam tidur cawan basuh ni la ilaha illallah, dia mengigau pun boleh macam-macam lagi la ilaha illallah. Marah semua dengan anak, suami semua. Ada perempuan saya percaya dia punya marah dia boleh kontrol. Dia marahkan anak, habis setakat anak saja. Pergi mandi, lambat anak sekolah, tidur malam, esok pagi bangun lambat bangun. Suami pun sampai. Abang, apa bising-bising itu? Tak ada, anak kita ni bang. Biasalah, ni semua berbuai kuasa 5. Memang macam ni semua. Nampak? Dia boleh kontrol. Dengan anak, dia pam. Dengan suami, dia boleh kontrol. Ada isteri tak ada, dia balon semua sama. Pergi mandi, lambat. Assalamualaikum. Ni pun seko lagi. La ilaha illallah. Kesian dia. Aku pun kena juga. Sama juga. Masuk la ilaha illallah. Abang tu balik penat kot. Awak balun sama dengan macam tu kak. Akak tak tahulah semayang macam mana okey tak okey. Kali kan macam tu punya pasal malaikat lanat Tuhan tak reda. Pening kita. Boleh bang? Boleh tak? Boleh bang? Aduh, itu masalah ni. Aduh, al-mar'atu salihah. Dan yang keempat, jarus salih, iaitu orang yang bahagia di dunia apabila dia mendapat jiran yang soleh, jiran yang baik. Secara peribadi saya sendiri pun syukur. Saya pun perumahan saya duduk Bukit Mahkota, Seksyen 5 tu. Jiran-jiran saya baik-baik, alhamdulillah. Kawasan perumahan saya tu ramai orang pencen-pencen. Datuk-datuk, pensyarah-pensyarah ni semua, geng-geng pencen-pencen semua. Apa tanda pencen? Bila balik sembahyang subuh, tangan macam ni. Ini tanda orang pencen. Itu tanda orang pencen. Hak jenis duk bekerja, kalau mau orang hantar anak sekolah nursery semua, itu tanda orang tak pencen lagi. Orang pencen dia macam tu, siap tanya lagi mana minum hari ni. Teh tarik. Itu pencennya orang tu. Kalau ceramah tidur. Itu pencen. Itu tanda-tanda lah. Hidup tak fikir apa kan? Lantaklah janji syurga sudahlah. Itu macam tu. Tak maaf lah kalau ada kaitan. Tapi ada doa tau. Nabi ajar doa moga dijauhkan daripada jiran yang jahat. Jiran hak jenis suka mecah belah, kaki provok. Kalau dalam grup WhatsApp ni kan macam-macam PL. Kawan kita dalam grup WhatsApp kan macam-macam jenis. Ada yang macam pakar motivasi pun ada. Ada yang jenis pengejut subuh, salam subuh semua. Tapi di masjid tak nampak pun muka dia. Dia punya salam. Harap kau punya salam sajalah. Kau punya subuh tak tahu mana. Salam subuh semua. Moga hari ini lebih baik dari semalam. Ada yang jenis ucapan malam Jumaat. Ada. Dia bubuhlah gambar Mira Pilza. Belum tidur lagi bang. Ini siapa yang bagi ni? Lah, ini bukan Tok Bilal surau kan ni? La ilaha illallah. Ngarupnya Tok Bilal. Bukan sini, tempat lain. Kan? Ada hak jenis tak pernah. Ada jenis isu politik. Isu terbaru, isu minyak itu, minyak ini semua naik. Dia isu-isu semua. Ada jenis tak komplain, tak apa. Tak tahulah dia ada ke tak ada. Sekali-sekala dia ada lah, dia bagi ni. Dia bagi ni. Tunggu hari lah admin nak remove tu ajalah. Macam buang kara jadi ada dalam grup ni. Macam-macam PL kan. Jadi kalau hak jenis tak kacau kita tak apa. Ni hak jenis kacau, fitnah, melaga-laga sesama kejiranan ni. Tak syok. Batu api dalam sekam semua ini. Nabi ajar satu doa. Riwayat daripada An-Nasai. Nabi ajar doanya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awwazu billah min jarisu daril muqam. Lagi sekali, ta'awwazu billah min jarisu daril muqam. Ini maknanya mohon berlindung pada Allah Ta'ala daripada jiran yang buruk perangai dari tinggal di kawasan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita yang
Macam kita dululah awal-awal nak masuk kawasan sini, biasakan kita pergi kat rumah contoh ke apa kan, kita tengok, kita pangkah kan, bagi deposit, nak kawasan mana rumah kita pangkah kan. Kadang kita tak tahu ni kiri kanan ni agak-agak siapa dia lah yang nak duduk kan. Masa tengah pilih tu bolehlah doa-doa ni. Doa ni. Kalau dia dah duduk sini, doa lain pula lah. Doa lain pula. Ni kalau belum dapat kunci lagi, bolehlah doa macam tu. Tapi tak apalah, dia dah masuk pun doa je lah. Bukanlah supaya dia cepat pindah, supaya dia cepat insaf dan kembali ke pangkal jalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah di antara adab-adab yang boleh ataupun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita dalam hidup suasana kejiranan? Saya, kalau tuan-tuan sendiri tengok dalam hadis-hadis ni, banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita tengok, loh, yang ni pun kena jaga ke? Ini pun nak kena jaga ke? Kadang-kadang kita fikir, loh, macam ni pun nak kena buat ke? Sekecil-kecil perkara dalam hidup sesama kita ni, tuan-tuan, apa dia? Sekecil-kecil perkara, iaitu jumpa sesama kita, memberi salam. Memberi salam. Lagi apa? Apabila saudaramu, jiranmu bersin, maka doakanlah dia atau jawab dia punya bersin. Itu kan? Kita pun, jiran kita kan bersedung, cuncang, kita pun tak larat nak doa dah, dan kita pun tak tahu pula, rupanya itu hak, rupanya hak sebagai orang Islam kepada dia, kena doakan dia. Dia bersin, kena doa. Apa doa kalau orang bersin? Orang kalau bersin, dia punya doa macam mana? Kalau yang dia tu yang bersin, dia tu bersin, jawab dia sendiri, Alhamdulillah. Orang yang dengar dia bersin, yarham. Tapi tengok juga, kalau yang bersin itu satu orang laki-laki, yarhamkallah. Tapi kalau dua orang laki-laki yang bersin, yarhamkumallah. Tapi kalau satu orang perempuan yang bersin, yarhamkillah. Susah Ustaz. Dia punya rumah, anak, nenek, semua bersin satu rumah. Jadi macam mana nak buat ni? Nak sebut yang mana? Yarhamkaki, kuma, kunna, kap. Apa nak sebut? Jadi jawapannya yarhamkumullah. Itu general. Yarhamkumullah secara umum ya. Yarhamkumullah. Moga-moga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan syarat, tuan-tuan kalau nak doakan orang hak bersin tu pun, dengar dia cakap alhamdulillah dulu. Cim, alhamdulillah, yarhamkallah, ataupun yarhamkumullah. Kalau dia cim, sunyi, tak ada apa. Tak ada apa kita pun. Ataupun kan dia balik overseas, Mak Saleh, London lama. Dia balik, cim, excuse me. Jadi kalau dia cakap excuse me, kita ini perlu jawab atau tidak? Perlu jawab atau tidak? Perlu jawab atau tidak? Perlu. Apa nak dijawab? Excuse you. Itulah. Habis awak excuse me, excuse you. Kena dengar alhamdulillah dulu, baru yarhamkumullah. Okey, melawak-melawak lah. Tapi yalah, kita ni yarhamkumullah kat dia. Dia pula dengar orang yarhamkumullah kat dia. Terharu. Apa pula balasan dia punya doa kepada orang yang jawabkan pada dia? Apa dia nak cakap? Yahdikumullah. Jawab balik. Kawan tu pula yang tadi dia doakan kawan ni, dan kawan ni pula doakan dia yahdikumullah. Kawan tu pula nak doakan balik pada ni apa? Tak ada lah. Doa sampai bila? Memang tak habis tu baru sekali bersin. Kalau dia memang sinus, hidung ni memang ada peluru dalam ni, memang jenuh lah kita. Faham lah. Sekecil kau bersin, nanti dah boleh start buat dah. Iaitu antara hak dalam suasana kejiranan, dan banyak lagi. Baik, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan di antaranya iaitu adab dalam berjiran. Baik, berjiran kat sini saya ambil dalam skop yang luas, iaitu termasuk macam Nabi kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya jiran bukan semuanya Islam. Nabi ni duduk keliling kawasan orang macam-macam perangai, macam-macam PL. Ada yang non-Muslim lah, kafir. Kafir pula, ada pula yang Yahudi, ada yang golongan ahli kitab ataupun Nasrani. Kemudian ada yang kalau dalam Islam sendiri, ada yang munafik, ada fasik, bermuka-muka, ni semua macam-macam jenis orang. Tapi walau bagaimanapun, asas tetap sama.
hak kejiranan itu mesti dijaga. Apa di antaranya? Kalau tuan-tuan tengok dalam beberapa hadis Nabi, antaranya saya sebut nombor 1. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izasta'ana bika a'antahu. Ni merangkumi semua walaupun dia non muslim Ni merangkumi semua walaupun dia non muslim sekalipun. Izasta'ana bika a'antahu wa izastansaraka nasartahu. Apa maknanya? Kata Nabi, kalau dia memerlukan kau punya sokongan, maka berilah. Dan kalau dia perlukan bantuan, maka berilah. Kita kalau sekali dengar sokong, bantu, sokong, lebih kurang bunyi. Kan? Tak. Dalam bahasa Arab ni beza ya. Izasta'ana bika a'antahu itu iaitu sokongan. Kalau dia perlukan sokongan, maka sokonglah dia. Sokong yang macam mana? Bukan kerana dia tu calon. Sokong yang macam mana? Iaitu jiran kita ni kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan musibah. Ada jiran, dia kaya, dia banyak duit. Dia orang kaya. Tiba dengar berita anak dia meninggal, mati lemas di Lombong. Ataupun mati lemas masa mandi-mandi di Port Dickson ke di pantai laut mana kan. Kita pun ziarah dia. Dia pun kereta besar-besar, canggih-canggih, Ferrari, Lamborghini semua. Kereta hebat-hebat semua. Kita pula hulur duit kat dia RM5. Takziah kat yang dia pun okeylah, dia tengok terima kasih sajalah. Tapi jauh dalam hati dia, bukan ni yang dia nak. RM5 tu nak beli skru dia punya tayar kereta, tak lepas. Tak lepas bang. Tak lepas RM5 tak lepas. Yang dia nak apa dia? Sokongan moral. Macam saya ambil contoh ya. Dulu kan Sultan Johor kan anak anda mangkat kan, Tengku Jalil kan. Tuan-tuan kalau berpeluang jumpa dengan Sultan Johor, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak takkan nak bagi duit, tuan-tuan. Tuanku ada sikit duit tepi ni. Buat apa? Dia kaya tuan-tuan, semua kereta mewah-mewah semua. Dia bukan mau, tapi dia tak tolak lah, tapi jauh dalam hati dia, bukan ni aku nak. Doa daripada rakyat jelata. Moga Tengku ataupun almarhum di kalangan yang diredai Allah, dan Allah kurniakan kesabaran buat tuanku. Begitu. Kalau nak kata orang kaya lah, itu sebenarnya sokongan. Lagi satu Nabi kata, kalau jiranmu perlukan bantuan, bantu dia. Maksudnya kalau jiran kita ini ada masalah dari segi kewangan, dia orang susah, katalah suami meninggal ke, ialah orang yang kita kata penting dalam keluarga meninggal kan. Dengar jiran kita, bapa yang meninggal, anak ramai lagi, isteri tu ibu tunggal pula. Jadi apa nak buat? Bagi duit, sumbangan. Rumah terbakar ke apa. Tuan-tuan kalau setakat nak buat perangai macam pertama tadi, tak kena. Tuan-tuan pergi berceramah pula kat dia. Ini semua ketentuan Allah, dan ini semua lah, ini mungkin tak semayang di surau lah tu. Ya. Jadi ini balasan Allah ya. Suami tu pun jenis tak pernah nampak pun kan. Ada khairat kematian pun tak payah. Jadi elok sangatlah dia mati pun. Dam. La ilaha illallah, bukan dia tak mau tu semua. Yang dia nak duit, sumbangan. Itu yang maksudnya sumbangan. Yang tadi sokongan, yang kedua sumbangan. Beza, sokong sama sumbang lain tuan-tuan. Macam tuan-tuan nyanyi satu lagu sumbang, itu lain pula. Ni tuan-tuan menyumbangkan satu lagu, itu lain pula. Nabi ajar, walaupun kita hidup dalam suasana masyarakat, walaupun kalau dia non-muslim sekalipun, non-muslim, ustaz dia non-muslim tak payahlah. Tak, Nabi ajar tetap. Ada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, satu malam Nabi Ibrahim duduk dalam rumah, tiba-tiba dia punya pintu rumah diketuk orang, tong. Dia buka. Nabi Ibrahim nampak pakcik ni macam aku kenal. Siapa dia pakcik tu? Pakcik hak jenis bila Nabi Ibrahim berdakwah, menyampaikan, dia lawan lah. Dia tak beriman dengan Tuhan lah. Maknanya dia orang kafir. Jadi pakcik kata, Tuhan minta tolong, saya punya rumah roboh. Taupan tiup semua, rumah saya roboh. Saya tak ada tempat nak berlindung. Minta tolong tumpang boleh tak? Satu malam ni boleh tumpang. Dulu kan homestay semua tak ada. Jadi nak tumpang satu malam boleh. Satu malam rumah dah roboh. Kalau rumah ada bumbung cabut boleh gagah lagi lah. Ini rumah pun dah royuk semua. Tak tolong tumpang satu malam.
Nabi Ibrahim, no, tak ada. Pakcik tahu tak, saya dakwah sama pakcik tak mau dengar. Pakcik ingkar perintah Tuhan ni semua. Saya tak boleh terima, pakcik mau tutup. Pakcik tu pun balik. Pakcik tu pun dah biasa dah, ayat-ayat kurang ajar macam tu dia tahu lah. Jadi peralau-halau dia macam ni dia tahu lah. Tak apa, tak tolong aku tak apa. Dia orang tua. Budak-budak muda macam tu dengan dia, tak apa. Tak lama lepas tu, Nabi Ibrahim keluar masuk balik. Pakcik, masuk. Masuk je lah. Masuk. Pasal apa ni? Rupanya ketika mana Nabi Ibrahim tak mengizinkan pakcik tu masuk, Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Taala, "Wahai Ibrahim, sombong betul kamu ini. Pakcik ini walaupun dia tak sembah aku, aku tetap bagi dia udara, bagi dia air, aku bagi dia kehidupan. Engkau apalah sangat bagi sekejap perlindungan rumah saja pun tak boleh bagi." Tu yang Nabi Ibrahim keluar masuk. Pakcik masuk lah. Pakcik tu boleh tanya pula, tadi tak boleh? Masuk je lah. Bos dah marah dah. Masuk je lah. Banyak bunyi pula. Masuk saja. Dah kena sound tadi. Okey. Itu maknanya walaupun dia non-Muslim sekalipun, tetap kita kena buat baik. Baik, saya ambil tingkat yang lebih tinggi sikit. Kalau kita di pihak pemimpin pula. Kalau kita di pihak pemimpin, kadang-kadang kita nak menguruskan kepelbagaian bangsa kita ini, kadang-kadang bukan benda mudah tuan-tuan ya. Nak meraihkan ni semua, kita macam-macam bangsa, agama, beza-beza ni bukan senang. Kalau tak kena gaya boleh bergaduh semua, pemusuhan kaum semua. Saya ambil contoh, dulu di Mesir, seorang governor, tuan-tuan tahu, governor Mesir zaman pemerintahan khalifah, namanya Amru al-As. Amru al-As radhiyallahu an, dia governor Mesir masa tu. Ada satu peristiwa ketika mana puak-puak padri Kristian ni semua, dia orang komplain pasal dia orang punya patung sembahan, dia punya hidung pecah akibat budak-budak Islam. Sesuai juga saya cerita ni, supaya situasi sekarang ni faham sikit tuan-tuan kan. Patung dia pecah hidung akibat budak-budak Islam ni. Budak-budak kan, kadang dia Allahu Akbar, baling tak tentu arah ni kan. Bukan faham bab keharmonian ni semua, dia tak erti. Dia baling pecah hidung kawan tu. Jadi padri-padri ni bengang lah. Report dengan Amru al-As, "Tuan, kami nak minta ganti rugi. Kami punya patung, dia punya hidung sudah hilang. Ganti rugi." Jadi Amru al-As kata, "Boleh, kita akan keluarkan dana, keluarkan bajet, repair balik hidung tu lah. Kita repair balik lah." Okey. Tapi tuan, minta maaf lah. Kalau setakat repair hidung macam tak berapa nak syok lah. Macam ni. Boleh tak keluar sikit lagi bajet, buat lagi satu patung, bentuk muka Muhammad, bentuk muka Nabi Muhammad, lepas tu kami nak baling balik, pecah hidung Nabi Muhammad. Boleh? Balas balik. Boleh? Kalau kita di tempat Amru al-As macam mana? Demi nak menjaga ni kan. Amru al-As ni pemimpin yang dia boleh bawa bincang walaupun berbagai agama, tapi mesti ada tegas. Kita orang Islam memang kita hormat semua, tapi kalau kau nak mula mencabar, mula nak cari pasal, kita kena ada sifat tegas. Amru al-As kata, okey. Dia buka dia punya pedang, semua pedang dia bagi dekat padri tu. Nak buat apa ni tuan? Potong aku punya hidung. Potonglah. Orang Arab kan hidung dia mancung. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak payahlah. Jenis hidung jambu air belah dua pula. Ada hidung mancung. Kalau nak potong pun nampak. Potong aku punya hidung. Tuan, tadi minta nak buat patung, bukan hidung tuan. Hidung tu dah. Hidung aku lah. Potong. Tak apa. Macam mana? Nak yang cadangan pertama tadi okey? Yang pertama tadi okey. Repair balik. Islam digeruni kerana tegas. Kerana sifat tegas. Kerana kita ini sangat menjaga sesama kita. Rumah Allah kita jaga. Kesepakatan sesama kita jaga. Musuh gerun. Tak berani bang. Dia tak berani. Sebab itu, tanda-tanda akhir zaman, Allah cabut rasa gerun daripada hati-hati musuh terhadap orang Islam. Amru al-As ni jangan main-main tuan-tuan. Dia tuan-tuan, dia sangat boleh toleransi dengan orang non-Muslim ni, tapi kalau membabitkan agama, akidah,
mesti ada tegas. Ada satu lagi peristiwa, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan jangan lupalah. Ada satu masjid sangat terkenal, namanya Masjid Amru Al-As. Masjid Amru Al-As ini kisahnya sangat, Masya Allah, terpahat dalam sejarah lah. Amru Al-As, masa dia jadi governor, dia nak buat masjid. Ni ceritanya, dia nak buat masjid. Jadi dia panggil lah semua JKR, pejabat tanah, jabatan ukur, semua kan, semua cari mana tanah sesuai nak buat masjid. Area Fustat. Fustat ni Kairo lama, Old Cairo. Jadi dia semua cadang, tuan, kita buat masjid dekat kawasan ni lah. Dia punya kaki persegi, dia semua locationnya strategik, tinggi, kan, tinggi. Kalau pergi kan, dia tinggi. Daripada bandar Kairo pun nampak Masjid Amrul Al-As ni. Dia megah tinggi. Di kawasannya strategik semua, tuan. Okey, lulus, buat, boleh. Jadi dia orang pun semua turun, pejabat-pejabat daerah semua turun tengok kawasan, site visit semua, tengok, ukur-ukur. Rupanya tanah tu okey dah. Tapi ada satu orang pakcik Yahudi, dia punya dapur rumah masuk dalam tanah tu. Pakcik tu pula baru renovate. Dapur dia masuk dalam tanah. Tanah siapa dia? Tanah yang kerajaan punyalah untuk nak bina masjid ni. Jadi pegawai-pegawai ni semua cakap, pakcik, kita bagi tempoh untuk pakcik kosongkan rumah, pasal ini tanah ini dah masuk, pakcik punya dah masuk tanah ni, kerajaan kita nak buat masjid sini. Jadi pakcik kita bagi masa lah untuk keluar pada rumah, kosongkan rumah, pasal kita akan nak roboh, nak bina masjid. Aku dah elok-elok dah ni, aku dah buat ni, semua orang balik beraya, senang anak-anak cucu aku dah kau senang-senang pula. Pakcik, kami cakap elok ni, cik. Cik boleh keluar lah, kita bagi tempoh masa ni untuk keluar, clear rumah semua. Kita tak. Kau punya bos apa? Kau punya bos mana? Yahudi ni dia punya something memang daripada dulu. Memang dulu pun. Tak apa, aku jumpa kau punya bos. Memang Amrul Al-As dia pergi jumpa Amrul Al-As tu. Tak jumpa PA lah, tak ada. Direct tu ha. Pergi jumpa direct lah. Surat-surat lambat lah. Dia pergi pejabat tu kan. Tuan, tak maaf. Tuan ni Amrul Al-As kan? Ya, saya. Tuan, saya punya rumah pasal kena kosong pula. Kena kosong lah, kita nak naik masjid. Itu tanah kerajaan punya. Tanah tu pula masuk dalam dapur saya. Tak boleh, tanah tu kerajaan punya, kata Amrul Al-As. Majid, kita bincang elok. Pakcik keluar daripada rumah tu, kita akan bagi ganti rugi. Pilih mana-mana tanah lah, nanti kita tengok tanah sesuai, ganti rugi balik pada pakcik. Pakcik tu kata, saya tak nak ganti rugi. Pasal nanti bila ganti rugi, saya nak ganti untung. Amrul Al-As pula dalam hati banyak bunyi pada pakcik ni. Aku dah offer ni bagai pula. Bila membabitkan hak umum, kena tegas. Pakcik, kita bagi 2 minggu kosongkan rumah. Kalau tak nanti semua backhoe semua datang, roboh pakcik punya rumah. Oish, tak boleh bincang lah. Saya dah cakap tadi kan. Pakcik tu, aduh, macam mana buat ni? Aku nak kena roboh rumah pula ni. Aduh, alamak. Dia pergi cari Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu tak, Sayyidina Umar tu duduknya di Madinah, dia duduk Mesir. Tuan-tuan bayang dia bukan Mersing, Mesir. Daripada Mesir dia boleh pergi Madinah. Jauh tuan-tuan. Daripada Mesir dia pergi Madinah. Pasal apa Madinah? Madinah pusat pemerintahan kerajaan. Hari ni Putrajaya lah. Kalau bahasa mudah faham lah, bincang peringkat daerah tak mau agak, aku pergi panjat Putrajaya. Payah sangat jumpa menteri tu kan. Pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia pergi tuan-tuan. Apa masalah, keluar je lah. Degil semua. Itu kapla batu juga ada duduk. Kapla batu. Dia pergi Madinah tuan-tuan. Dia cari Sayyidina Umar. Dia tanya orang keliling. Pejabat Sayyidina Umar mana? Jemaah Umar, Khalifah Umar dia punya pejabat atas sana, atas bukit sana. Okey. Dia pun naik. Nampak ada satu pokok. Dekat pokok nampak ada satu orang duduk sandar di pokok. Tuan, minta maaf nak tanya sikit. Khalifah Umar dia punya pejabat mana? Atas sana kan? Ya, atas sana tu. Dia ni dia pakai macam mana? Dia pakai smart. Tak ada lah, dia punya baju banyak tampal lah. Dia punya guard dia semua ada apa senapang. Tak ada lah. Dia punya pengawal dia tu ibu tunggal dengan anak yatim. Alamak, dia betul lah. Tapi kalau saya nak cakap dengan dia macam mana? Nak lembut kenapa? Tak payah cakap banyak lah. Akulah Umar. Kau nak apa? La ilaha illallah. Hadut sandar di pokok tu Umar punya. Tuan-tuan tahu 1/3 dunia di bawah dia. Sandar bawah pokok lah. Steady punya. Orang Islam dalam hati yang la ilaha illallah. Nak apa? Pakcik nak apa? Tak standby ayat pula.
Tak tahu pula ni Umar patut baju banyak tampalan. Sayyidina Umar kan baju dia ada 17 tampalan. 17 tampalan. 16 di depan, satu bawah ketiak. Tu. Jadi jadi dia kata saya ni mai pada Mesir. Saya Yahudi mai pada Mesir. Jadi dia kata saya ni rumah kena halau. Pasal apa kena halau? Pasal dia orang nak bina masjid Mesir. Bukan Amrul As ke? Anak buah tuan lah. Dia halau saya. Saya nak rumah dia nak roboh pula. Saya anak-anak cucu balik raya senang. Itu bukan tak mau pindah, nanti nak share location semua leceh. Jadi boleh ajar lah tuan. Ni bahasa mudah faham lah no. Minta tuan buat surat sikit lah. Buat surat sikit bagi kat Amrul As ni. Samsing sangat ni. Minta dia buat surat sikit. Tuan bagi surat dia gerun sikit. Rumah pun macam tu lah. Pakcik nampak tu longgokan sampah tu? Nampak? Pakcik pergi ambil, ada tulang unta kat situ. Ambil tulang unta tu. Pakcik tu pun, tuan, saya datang jauh ni. Saya datang jauh. Apa pula kena mengena tulang apa pula ni? Ambil sajalah, kata Umar. Okey. Dia harap surat tulang. Nah, tuan, ni. Saya Umar ambil tulang unta, dia ambil pedang, dia garis satu garis lurus. Dia tarik panjang, dia bagi dekat pakcik Yahudi tu, bawa balik, bagi dekat Amrul As. Pakcik tu pula, Tuan Umar macam ni, saya datang jauh ni. Saya diberi masa 2 minggu untuk clear rumah. Saya datang sini pun dah seminggu dah. Saya nak balik nanti seminggu, sampai rumah memang kena halau dah. Tuan bagi tulang apa cerita? Kata Umar, kau bagi dekat Amru, dia tahulah apa maknanya tu. Okeylah. Dia pun tak faham lah. Ini dapat jumpa bos pun macam ni, dia tulang dia bagi. Balik ke Mesir tuan-tuan. Balik ke Mesir. Bila sampai Mesir tuan-tuan tahu, sampai Mesir je, dia pergi terus jumpa Amrul As. Tuan Amrul As, saya baru balik dari Madinah. Amrul As dengar, Madinah? Ya, Madinah. Kenapa sampai pergi Madinah? Apa tak bincang dulu? Nampak? Dia biasa dah panjat orang atas, dia mula gerun. Jumpa Umar lah. Saya jumpa Umar. Umar cakap apa? Saya Umar cakap apa? Dia tak cakap banyak. Dia bagi tulang. Dia bagi tulang. Saya Umar bila dapat tulang pula, Allahu Akbar, Allah. Menggigil dia pegang tulang. Pakcik Yahudi tu kata dah tak siuman ke apa ni. Dia punya bos bagi tulang, anak buah dapat tulang menggigil pula dah. Jadi apa ni? Rupanya tuan-tuan, Amrul As dia arahkan semua anak-anak buah dia datang. Semua pejabat-pejabat kerajaan hak berkait dengan pembinaan tu mari datang. Apa dia arahkan? Tender semua tutup. Tak jadi, batal. Tuan, macam mana ni kita dah buka tender, kontraktor semua masuk dah ni semua. Dah, cancel, batal. Bayar baliklah mana-mana ni. Pasal apa tuan? Yahudi tu lagi pening. Apa tulang pun macam-macam maksud ke? Kata Amrul As, engkau jumpa Umar lagi. Sekarang dia dah warning aku Apa dia cakap tuan? Umar, kalau dia bagi aku tulang, ada garis ini warning tau. Maksudnya apa? Maksud di sebalik tulang bergaris lurus itu ialah, wahai Amrul As, berlaku lurus dan adillah engkau terhadap pakcik ini, seperti mana lurusnya pedang. Jangan sampai pedang aku meluruskan engkau sebelum engkau menjadi tulang. Umar dia tak cakap banyak, dia bagi tulang saja. Jadi tuan-tuan pengurusi surau, kalau jemaah buat pasal, bagi tulang cukup. Tuan-tuan bagi tulang. Sendiri faham tuan-tuan. Tak bayar duit khairat lagi. Bagi tulang pun faham. Tulang ikan sudah, dia faham lah. Dahsyat. Lepas tu pakcik Yahudi tu terkejut. Habis tu, ni pembinaan masjid tak jadi Tak jadi Dah kau pergi jumpa Umar, dia dah warning aku tak nampak tulang ni. Tak jadi pakcik Yahudi tu nanti. Tak apalah, saya tak jadi pindah. Saya tak jadi nak berkerah lah. Saya pindah, saya keluar. Buatlah masjid, buat masjid. Saya keluar. Dan mulai hari ini saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam. Pasal dia kata Islam macam ni baik betul Islam ni sampai tahap tu. Mengalir mata dia masuk Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Mesir, carilah Masjid Amrul As
kenanglah peristiwa yang saya bawa malam ini. Atas toleransi, tolak ansur orang Islam merupakan dakwah menyebabkan orang bukan Islam hatinya itu jatuh hati masuk Islam kerana sifat baiknya Islam ini terhadap agama-agama lain. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi Mesir, cari masjid-masjid. Sebab masjid ni semua dia ada dia punya kisah dia. Masjid tu pun sekarang 1374 tahun dah usia masjid tu. Pergi tuan-tuan. Ini ramai pergi Mesir cari Firaun dulu. Piramid mana piramid? Apa saudara ke Firaun tu? Sibuk cari Firaun. Cari masjid dulu. Pergi makam Imam Syafi'i. Pagi-pagi duk baca kunut. Jumpalah Imam Syafi'i tu. Lari tajuk kita ni tuan-tuan. Tapi tak apalah, Nabi nak bagi tahu. Kadang-kadang orang tak faham macam mana toleransi kita sesama non-muslim ini ya. Baik, itu kedua. Yang ketiga, Nabi mengajarkan wa inistaqradaka aqradtahu. Kalau jiran kau nak pinjam satu-satu barang, maka pinjamkanlah. Ini adab jiran tu. Jiran nak pinjam barang bagi lah. Yang orang tua-tua dulu ajar kan kalau pinjam mangkuk ke apa. Tapi adat kan orang-orang kampung dulu-dulu pinjam mangkuk, pinggan. Nanti pulang kan biasa kosong ke ada isi? Kan? Pulang ada isi. Dia bukan wajib, bukan dalam hadis ataupun dalam Quran, tapi dia common sense lah. Sendiri faham lah. Pulangkan balik ada isi. Paling-paling pun mi goreng lah. Mi goreng, bihun goreng. Beli kat mamak, buang dia punya bungkus, bubuh sajalah. Macam biasa buat kan. Tabur sikit lah, cili-cili sikit atas tu. Perah limau sikit apa. Gitu. Dia nak pinjam barang, bagi. Tiba-tiba tengok jiran kita start enjin kereta. Tengok bateri dah ni dah. Bateri kong lah. Jadi pinjamkan apa? Apa charger ke? Jumper. Charger tu handphone. La ilaha illallah. Tapi sangka baiklah pasal sekarang ada kereta pakai charger, saya tahu. Pakai elektrik. Sangka baiklah. Pakai kereta mewah rupanya sini. Okey. Yang keempat charger padahal nak cover line. Yang keempat, wa iniftaqara utta alai. Kalau jiran engkau masakkan satu masakan, kalau engkau masak satu masakan, berikan sedikit kepada jiran. Ini tuan-tuan pun semua tahulah. Biasa benda ni paling meriah kalau bulan Ramadan. Bulan puasa banyak kita buat. Tak puasa pun buat sajalah. Mungkin ada orang fikir, "Allah ustaz, kita pun masak cukup-cukup untuk anak-anak." Jangan pening. Nabi ajar bila iza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha. Masak satu hidangan lauk, lebihkan kuah, berikan kepada jiran. Dengan isi sekali lah, bukan kuah saja. Kena ada yang faham. Banyak sungguh kuahnya tu. Jiran kata, banyaknya bagi. Tak apalah kita berjiran. Balik sehari dia cedok, memang tak jumpa, pakai penapis baru jumpa. Tu teruk sangat tuan-tuan ni. Bukan macam tu. Senang ya. Hantar kerja. Tapi saya nak pesan alang-alang ada adik-adik anak-anak dalam majlis ni, kalau tuan-tuan kadang-kadang ibu-ibu ni nak bagi ke jiran, dia jenis kena bersiap dulu. Nak bersiap dulu lah lambat. Jadi dia suruh anak dia, abang tolong bagi kat makcik Leha tu ni mak punya masak ni bagi yang. Dia pun bagi. Pesan kat anak-anak, kalau ketuk pintu bagi salam 3 kali, ketuk pintu ke apa, tak buka-buka, tak menyahut, balik lah. Ada budak, la ilaha illallah, dia ketuk pintu, dia bagi salam, selagi tak buka. Selagi tu dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang nak bagi bihun. Assalamualaikum. Lama. Sekali budak tu dia balik, muka macam nampak hantu, tercungak-cungak. Mak dia tanya, apa sah? Dah bagi belum? Dah. Tapi apa sah macam lari, kenapa? Kejar anjing ke apa? Tak. Pakcik-makcik tu ada tak rumah? Ada. Tapi pakcik tu dia pakai kain batik. Makcik tu pakai kain plekat. Kenapa ya? Maknanya anak tuan-tuan pergi salah time. Itu namanya waktu-waktu aktiviti co-curriculum. Baliklah dia, oi, kalau dah pintu tak buka. Tak kena time, tengah-tengah hari orang duk berehat, tidur kan. Saya pula di perumahan rumah saya, bukanlah saya tengah co-curriculum, tapi masalahnya kadang-kadang Assalamualaikum, tak apa lagi. Ustaz Ilyas. Dia sebut nama kita pula dah. Kalau time raya lagilah. Kita kadang nak siap nak keluar, tu macam-macam cerita lah. Ya Allah. Dek oi.
Dia minat kita, tapi kalau tak buka tu faham-faham saja lah kan. Kita nak ada urusan lain semua. Tapi ada setengah budak lagi tak buka tu. Kadang lagi tak buka, dia jadi penyiasat pula. Selipar ada. Motor pun ada. Allah, kita hak dalam geram. Jangan macam tu. Ini adab tau. Memang nampak macam lucu lah pasal dia isu masyarakat. Tapi benda ni kena didik anak-anak kita. Benda tu kena faham. Tu ya. Tak apalah kalau orang tua kita dulu tak ajar, kita ajar ke anak-anak kita ya. Yang kelima, wa iza mata tabi' janazatuhu. Kalau dia meninggal dunia, iringi jenazah dia. Iring jenazah dia. Tapi iring jenazah ni sekadar kemampuan lah. Kalau dia ni di Kebumi di Meri Sarawak, memang kita tak tempah tiket lah pergi sana. Sampai di rumah saya cukup lah beri penghormatan takhir. Kalau di Islam sedekah Fatihah tu salah. Sebab Nabi, memang Nabi ajar kita dalam berjiran ni 4 perkara penting. KBSM. Ini senang tuan-tuan nak mudah faham kan. KBSM, bukan kurikulum bersepadu sekolah menengah. KBSM maksudnya kenduri, bersalin, sakit, meninggal. Kenduri, bersalin, sakit, meninggal. Tuan-tuan tahu kan? Kenduri kalau jiran jemput wajib pergi. Alah tuan-tuan, kadang ada orang mengeluh, Ustaz 4 hari ni dia bercirit saya tahu. Bukan suruh makan, hadir, penuhi. Alah tuan-tuan pun kadang rumah pertama je makan. Rumah yang lepas-lepas tu makan buah ya. Kadang bubur kacang tu ya pun. Menghadiri tu ya. Dan agama mengajar kalau tak dapat pergi sekalipun, bagi tahu siang-siang, bagi tahu awal-awal, minta maaf tak dapat datang sebagainya. Tapi orang kita kan adat, kalau biasa kalau tak buat di dewan, kendurinya pasang kemah kan, hari pasang kemah tu jumpa siap-siap lah. Saya balik kampung, saya bercuti ke apa kan, minta maaf lah. Biasa tangan tu sendal sikit lah, sendal sikit. Bukan wajib, ini kebiasaan, sendal sikit, tanda sokongan. Walau diri tak dapat hadir, tapi sebagai jiran, kasih support sikit lah. Catering semua mahal sekarang, anak sikit. Kan sendal sikit. Memanglah jiran tu alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Buka-buka RM1. Allah. Terima sajalah. Tapi tuan rumah jangan duk mengharap pula. Ada setengah tuan rumah, dia buat kenduri, dia macam bisnes. Aku dah keluar modal, mati balik mesti 2 kali kan. Mak jangan macam tu. Tu yang poket tu berapa kali refill. Masuk dalam isi balik tu. Tak semayang Zuhur kan. Nak serah ke menantu, takut menantu tu jenis songlak duit juga tu. Dia tuan rumah tu tak semayang. Jangan macam tu tuan. Dia nak bagi tak bagi tak apa lah. Kita niat buat kenduri. Ya, lagi apa? Kenduri, bersalin, sakit dan juga meninggal. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan wala tastazilu alaihil bina tahjubur rihi illa biizni. Ini penting ni. Kalau engkau nak buat satu binaan, senang faham bahasa hari ni, renovate, nak tambah tembok ke apa kan, jangan sampai angin tak sampai ke rumah dia. Jangan sampai angin tak sampai ke rumah dia. Halang cahaya, halang angin ke rumah dia. Tak boleh. Kecuali illa biizni, kecuali dengan izin dia. Bincang dululah. Bang, minta maaf bang, saya ni nak renovate sikit, nak tambah sikit. Saya anak perempuan ramai, nak jemur baju semua, nak bertudung kadang payah kan. Jadi saya ingat saya nak naik terus, tutup terus, tambah depan sikit, extend depan sikit. Jadi mungkin abang ni sikit lah. Macam mana abang? Boleh ke macam mana? Jadi jiran pun biasa tu yang kita doa jiran baik-baik ni, dia pun okey, boleh. Janji nanti cat rumah awak rumah saya punya dinding pun cat sekali lah. Kalau boleh warna pink. Dia abang Hello Kitty, dia minat warna tu. Cat sekali lah. Ni pasal kadang-kadang ada orang, dia naik ikat bata, dia cat rumah dia. Dia tak plaster pun rumah sebelah. Sampai hati, rumah sebelah memang nampak buruk tu lah. Nampak rumah macam tak siap. Padahal tu bukan rumah dia. Kongsi dinding kan. Tak boleh tuan-tuan, kena bincang. Kadang kita semayang tahajud, puasa punya banyak, kerana ini tak layak ke syurga. Na'udzubillah min zalik. Nanti jiran tuntut kat sana nanti. Nak dia dengar ceramah malam ni pula, settle. Kalau dia tak dengar tak apa, dia tahu, boleh tuntut. Aku tuntut malam ni juga dia tu. Nanti esok kedai buka, simen tak buka. Kemudian apa lagi? Ini pun syok juga, Nabi ajar. Kalau engkau beli satu buah-buahan, jenis-jenis buah-buahan,
Beli apa-apa, maka berikan kepada jiran. Tapi kalau buah yang kau beli, kau dapat, tak nak bagi pada jiran, bukan tak nak bagi, mungkin tak mampu, mungkin jumlahnya tak banyak, maka jangan sampai jiran kau tahu atau nampak, masuk rumah senyap-senyap kerana perbuatan makan di hadapan jiran. Buah tersebut menyebabkan dia sakit hati. Oh, Nabi besar tu. Oh, tuan-tuan katalah tuan-tuan pergi Cameron Highland. Orang pergi Cameron Highland, ada royan ke apa kan. Tuan-tuan bajet untuk keluarga sendiri ya. Jadi tuan-tuan pun buat-buat sendiri ya, sembunyi-sembunyi ya tuan-tuan. Tak mau bagi kan. Borang bonek ikut plastik hitam, borang bagasi. Nampak macam balik airport. Padahal aku balik kedai doyan singgah tepi jalan lah. Jangan, ni kadang anak kita duk pergi makan depan anak jiran. Mu sangking di 24 bapak kita beli tak boleh. Nabi pesan, larang anak jangan makan depan jiran kecuali bagi sikit. Kalau tak, kenapa makan depan dia? Tuan-tuan jangan makan depan orang benda yang tuan-tuan tak nak bagi tau. Jangan macam tu. Tak nak bagi, jangan makan depan dia. Ini Islam sampai tahap ni punya jaga. Tuan-tuan naik Cameron Highland. Orang Cameron Highland turun biasa bawa apa? Takkan harum manis pula. Ni strawberry ya. Apa kali harum manis strawberry. Jadi tuan-tuan bajet lah. Ini strawberry celup coklat ke apa kan. Tak cukup ni aku jiran ramai ni. Tambah pula 40 kiri 40 kanan. Ramai sangat. Tak cukup aku ni, habis pokok ni semua ni. Tak boleh buat ya. Balik tengah malam. Pukul 3 pagi semua jiran dah tidur. Okey lah tu. Punya tak nak bagi nampak. Punya jaga hati perasaan jiran-jiran. Dan satu lagi Nabi juga berpesan, wa iza marida utahu. Kalau jiran engkau sakit, jatuh sakit, maka ziarahilah dia. Ziarah dia. Tadi berita jiran meninggal tadi kalau dia meninggal, kita doakan, ziarah bagi bantuan apa yang patut. Tapi kalau dia jatuh sakit, ziarah tuan-tuan. Ziarah orang sakit. Besar dia punya ganjaran. Sebab itu, cuma saya nak berpesan sikit lah ya. Tuan-tuan kalau ziarah orang sakit, kalau di hospital biasanya, saya ingat, buah ni boleh tukar aku bagi benda lain pula aku sebab tiap-tiap yang datang tu semua buah. Semua buah. Bila semua buah, saya ingat dia jadi kebun lah situ. Kawan ni apple, kawan ni semua. Kalau nak bawa buah juga, saya ingat bawa buah potong lah saya ingat. Pasal tuan-tuan bawa buah sebiji, memang dia memang tak kupas dah, dia tak dapat. Kencing pun dia orang kena pimpin. Panggil nurse beberapa kali dah. Jadi nak suruh nurse kupas buah, memang tak Saya ingat tuan bawa buah potong lagi senang, taruh asam sikit. Tapi dia kecil manis, tak boleh tu. Buah je lah. Buah lah yang tak ada buah asam gula, tak payah. Itu. Ataupun saya cadang, tuan-tuan hadiahkan dia bedak tayamum ke. Pasal tuan-tuan tahu di hospital ramai tak semayang tau. Pesakit di hospital tu berapa ramai tak semayang. Saya dulu demam denggi. Demam denggi saya dulu sampai tahap isteri saya jaga dulu. Allahu Akbar. Aduh, dia punya bacaan apa? Platelet apa? Plate tu lah dia punya nama tu plate tu. Makin kurang kan. Memang saya seram tu. Memang suspend tu lah. Mak saya dengan apa ni, ketam apa tu? Sup ketam lah, jus betik lah, daun betik lah semua. Macam-macam ni lah. Yang datang pula. Tapi saya perasan katil-katil ni semua katil-katil ni semua dah lah. Katil depan tu baru meninggal. Lepas tu meninggal pula. Memang hari kita pun macam tak lama dia tunggu queue nampak kaya. Dalam pada duk meninggal ni tak semayang. Semayang tuan. Jadi kita tak nak sangka baik jamak macam mana. Lama dah kot di sini kan, tak semayang. Tanya pasal tak semayang bang. Tangan drip air. Drip air kan, masuk air macam mana nak mayang? Tayamum. Mayang wajib. Tetap kena semayang. Ramai tak semayang alasan sakit tu. Lepas tu saya ingat hadiah bedak tayamum lagi bagus lah. Tuan-tuan nak kutip debu tepi jalan payah pula kan. Ada orang jual sekarang bedak tayamum, hadiah lah. Kalau payah sangat bedak tayamum, tuan-tuan hadiahkan untuk orang sakit ni buku-buku agama ke kan, buku-buku yang bagi dia semangat daripada duduk melanguk orang seorang, duduk menengok nurse. Nurse pula yang tua-tua, memang tak ada harapan lah. Rasa macam tak lama dah dia pun, aduh tak lama. Anak dara okey ke? Tak boleh lah. Jadi hadiah buku agama lah, hadiah buku agama, buku-buku motivasi, bangkit dari kegagalan, hikmah dari kesakitan, buku-buku yang sesuai. Janganlah sehari di alam barzah, tak kena. Malam tu meninggal terus pasal dia baca Allah kan, bila disapa Israel, tak kena. Yang sesuai dengan dia lah tuan-tuan. Ada adab jiran begitu banyak sekali. Tapi saya nak share sebagai penutup daripada saya, cukup tuan-tuan malam ini.
Tuan-tuan amallah doa ini kalau tuan-tuan ziarah orang sakit. Ramai orang kalau ziarah orang sakit kadang tak tahu baca apa. Mulut doa sian tak apa, tak lama ni, tak lama. Baca doa. Tuan-tuan ziarah orang sakit, baca doa. Satu, tuan-tuan dapat pahala. Yang keduanya, Allah sembuhkan insya-Allah. Apa doa dia? Ini tuan-tuan nak rakam silakan. Ni live ke apa ni? Live. Oh, eloklah. Para penonton semua. Tadi tak perasan, ni baru perasan. Apa ni? Doa apabila ziarah orang sakit. Baca doa ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, tuan-tuan dengar dulu ya. Saya bawa dalam bentuk nasyid kerana mudah nak ingat sikit. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa la shifaan illa la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Okey, lagi sekali saya baca secara bacaan biasa. Saya baca, tuan-tuan ikut Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Doa moga diberikan kesembuhanlah pada orang yang kita ziarah tu. Jadi tuan-tuan kalau lepas ni dapat dalam grup WhatsApp, kawan jiran mana sakit semua, boleh ziarah, terus baca doa ni. Cuba baca balik doa tadi sama-sama. Allah lupa dah. Ya. Ingat Allah ya. Tuan-tuan kalau paling tuan-tuan tak ingat sangat, tuan-tuan pergi dekat orang hak sakit itu, ya Allah, macam Ustaz Ilyas baca tadi. Amin ya rabbal alamin. Itu paling pemalas lah. Orang suruh rakam tak mau. Tu. Tapi tak apalah. Saya pun malam ni alang-alang saya sebut, di luar sana nanti saya dah bawa CD. Alhamdulillah. Ini CD ketiga saya. Macam Mawi pula dah ada album. Tapi ini doa-doa Nabi. Jarang-jarang kita dengar. Saya ingat ramai orang duk rakam, duk tulis. Tak apa, saya buat CD. Siapa berminat nanti boleh dapatkan di luar sana. Termasuk doa tadi pun saya muatkan dalam CD ni jugalah. Hari-hari pusing-pusing pasang-pasang tu, lama-lama hafal. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadikan doa-doa Nabi ini sebagai amalan dan akhirnya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat ini saja dahulu tuan-tuan. Mudah-mudahan banyak manfaat kita perolehi. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, kasih sayang sesama kami, hormat menghormati di antara kami. Jauhkanlah persengketaan, perselisihan faham dan juga perkara-perkara yang boleh mengundang perkara yang tidak baik sesama kami ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang diuji dengan sakit, maka kau sembuhkanlah sakit mereka ya Allah. Ya Allah, kurniakan berkat dalam hidup para penyumbang-penyumbang, dalam hidup para orang-orang yang suka bersedekah ke jalan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi saya maklumkan juga selain daripada CD ada juga buku-buku yang saya bawa pada malam ini. Siapa yang berminat nanti boleh tengoklah di luar sana. Macam-macam tajuk lah. Ada di antaranya buku terbaru saya tajuknya Bajet Bagus. Saya tak pastilah ada
berapa lagi tinggal. Kalau yang sebelum ini tajuknya 20 sen ke syurga. Tapi tajuk lah 20 sen, harga lain lah ya. Tajuk dia 20 sen. Boleh nanti boleh tengok kalau. Terima kasih sekali lagi. Surah Al-Islah, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.